السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat yang saya tanda di sini, tajuk baru 146 bab 18. Ini bab yang agak penting jugalah, bab yang menjadi perbahasan panjang daripada dulu sampailah sekarang. Tak habis tentang perbahasan ni. Baik, bab yang ke-18. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang, beberapa ayat dan hadis yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni yang samar-samar, seolah-olah ayat atau hadis tu dia melambangkan atau merupakan Allah macam makhluk. Tasyabihat ni dia banyak makna. Tasyabihat ni benda yang samar-samar. Ada yang memang samar, kita tak tahu langsung. Tasyabihat. Contohnya, bilakah waktu kiamat, waktu sa'ah, bila kiamat, kita tak tahu langsung. Itu mutasyabihat, siapa pun tak tahu. Ataupun bila keluar Dajjal, macam mana rupa Dajjal sebenar dia, kita dapat sikit je, tapi rupa sebenar kita tak dapat gambarkan, tak dapat lukis. Lagi tuan-tuan, termasuk juga alif lam mim yang kita baca tu, mutasyabihat. Alif lam mim, nun, yasin, qaf, alif lam ra, yang kita baca di hadapan permulaan. Ada ulama cuba takwil, ada ulama kata itu mutasyabihat, ilmu manusia tak capai untuk mengetahui dia. Tapi ada sebahagian ulama takwil, tafsirkan dia, tak ada masalah. Ulama ijtihad. Macam Yasin, ada ulama ijtihad, Yasin ya ayyuhal insan, wahai manusia. Dia kata Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macamlah ijtihad para ulama. Baik, kemudian ada ayat mutasyabihat ni, ayat yang merujuk kepada macam tadi saya sebut, tangan Allah, wajah Allah, seolah-olah macam Allah ni sama dengan makhluk. Ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala ingatkan dah pasal benda ni. Allah ingatkan awal dah tentang benda ni, yakni berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Huwallazi, yakni Allah, anzal alaikal kitab, yang menurunkan kitab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu ayatun muhkamat, kebanyakan dia ayat Quran ni muhkamat. Ayat muhkamat ni apa? Ayat yang terang makna dia, tak ada masalah, kita dengar faham terus. Dia tidak ada makna yang lain. Ma la yahtamil illa ma'nan wahidan, tidak ada makna melainkan satu makna saja, minat ta'wil. Baik, yang jelas ada tuan-tuan, ataupun dipanggil ma huwal ladzi dalla ala ma'nahu bihuduhin la khafa lahu. Jadi benda ayat yang mana jelas maksud dia, tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang kesamaran. Contohnya apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, jelas. Contoh yang lain banyak, ayat Quran semua macam tu kebanyakannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah tempat makhluk memohon pertolongan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua ayat-ayat tu semua dipanggil ayat muhkamat, ayat yang jelas,
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat yang kita dengar kita faham terus. Ayat tu bagi tahu apa? Yang ni orang Arab dengar fahamlah. Kita yang bukan Arab kita kena mengaji bahasa Arab lah. Tapi dia tak, ayat dia jelas, muhkamat. Jelas. Hunna ummul kitab. Kata Allah, ayat muhkamat itulah apa? Tonggak. Itulah asas kepada Al-Quran. Makna dia segala ayat samar-samar kena rujuk kepada ayat muhkamat. Bila ada ayat samar-samar kena rujuk ayat muhkamat. Sebab Allah Ta'ala sebut apa? Hunna ummul kitab. Itulah asas, ibu, induk kepada Al-Quran tu. Baik. Kemudian wa ukharu mutasyabihat. Dan ada sebahagian kecil dia samar-samar. Kenapa ada ayat samar-samar ni tuan-tuan? Nak beritahu pada manusia, ilmu manusia ini sikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sikit. Tu banyak kita tak tahu. Dan ayat mutasyabihat ada sebahagiannya orang tahu, orang yang menuntut ilmu. Kemudian sambung kata Allah, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang dalam hati dia ada kesesatan, dia akan ikut yang mutasyabihat tu. Ayat yang samar-samar tu, yang ragu-ragu tu, dia ikut. Kenapa? Kerana dia mencari fitnah. Dan dia cuba mencari makna-makna dia, mandai-mandai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada tahu makna sebenar ayat mutasyabihat ni kecuali Allah. Warasiqun, sebagai ulama kata termasuk juga orang-orang yang apa? Dalam ilmu dia. Itu yang Nabi berdoa pada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ni kepandaian dan pandai takwil Quran. Itu warasiqun fil ilmi. Yaquluna rabbana amanna, yaquluna amanna kullu min indi rabbina. Adapun orang yang berdalam ilmu dia, yakni ulama, amanna kullu min indi rabbina. Kami beriman semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran melainkan orang yang bijak. Jadi tuan-tuan, kita nak tahu ni, kita nak bahas ayat mutasyabihat ni. Ingat Allah Taala sebut siapa tadi? Orang yang dalam hati dia ada kesesatan, dia ambil makna zahir mutasyabihat tu, dia maksudkan begitu. Quran sebut jelas. Malah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala sebut siapa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu al-mutasyabih tu, orang yang apa? Alladzina yattabi'una ma tasyabaha, yang ikut ayat tu samar tapi dia faham ayat tu seperti mana kesamaran tu. Bila nama ayat samar, kita tak boleh faham lagu tu. Ayat tu samar, ayat tu tak nampak, ayat tu dia apa? Kesamaran dia apa? Kita tak nampak tuan-tuan. Quran sebut dia panggil mutasyabih. Quran mengakui benda tu mutasyabih. Antaranya tuan-tuan, di pengarang kita tengok apa pengarang sebut, yang mutasyabihat dia. Yang ini disebut oleh ramai ulama salaf. Inilah ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat berapa ayat kesamaran, samar, yang pada pengertiannya lahir memberi kekeliruan. Dia bagi keliruan, timbul keliruan. Tengok zahirnya ada kekeliruan. Sifat-sifat Allah itu menyerupai dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk ini, seperti ada sifat-sifat seolah-olah Allah macam makhluk. Sedangkan dalam ayat muhkamat sebut apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ni ayat muhkamat yang kita pegang. Apa laisa kamitslihi syai'? Allah Taala tak sama dengan apa-apa langsung. Allah Taala tak sama dengan apa-apa dalam apa-apa sudut, tak sama langsung. Wa huwas samiul basir, dan Allah Taala Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ni ayat ni muhkamat, ijma' ulama muhkamat. Allah Taala tak sama dengan apa-apa. Maknanya kalau kita ada panjang pendek, Allah Taala tak ada panjang pendek. Kita ada berat, kita ada tinggi, kita bertempat, kita ada rupa, bentuk kepala, tangan, ada saiz berjuzuk-juzuk. Allah Taala bukan macam tu. Ni ayat muhkamat. Tapi dalam ayat yang lain seolah-olah macam bercanggah. Seolah-olah bercanggah. Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat lain ada disebut lagi. Ada dalam surah Qul Huwallahu Ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingan.
Tak ada kita kata Allah Ta'ala saiz macam kita, tak. Allah Ta'ala panjang pendek, Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala terikat dengan masa, tak. Walillahil masalul a'la, bagi Allah Ta'ala itulah perumpamaan-perumpamaan yang tinggi. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tapi kenapa ada ayat di bawah ni, nanti kita akan baca, seolah-olah Allah Ta'ala macam makhluk. Dan kerana ayat inilah timbulnya satu golongan dipanggil golongan musyabbihah. Memang ada pun kharramiyah dan sebagainya, yang anggap Allah Ta'ala memang macam makhluk, cuma tak sama. Maksudnya Allah Ta'ala berjuzuk. Memang ini kaum musyabbihah memang wujud. Kenapa wujud golongan kaum musyabbihah? Kerana ayat mutasyabihat. Tuan-tuan boleh baca sejarah golongan musyabbihah, kharamiyah dan sebagainya. Jadi asal kalau orang ulama yang buat kajian, sebenarnya golongan musyabbihah ni, yakni orang yang menyamakan Allah dengan makhluk ni, dia berasal daripada Yahudi. Asalnya Yahudi ni dia masuk Islam, dia bawa ajaran dia masuk dalam Islam. Pelik-pelik lah kan kita baca Yahudi macam mana yang Allah turun di langit bergusti dengan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub smackdown, patah paha Allah. Dia suka cerita-cerita mengarut lagu tu. Banyak dalam kitab-kitab kaum Yahudi yang dia menyamakan Allah dengan makhluk. Memang ada pun. Malah benda tu masuk tuan-tuan dalam benda tu, bukan Nabi tak pernah sebut, dalam Quran tak pernah sebut, dalam hadis tak pernah sebut, tapi itu daripada kitab kitab tu, ahli kitab yang dahulu. Kita tahu pertama, kitab-kitab terdahulu, boleh tak kita ambil pelajaran pada isi kandungan Bani Israel yang dahulu? Boleh, tapi dia ada dawabit, dia ada kayu ukur dia. Kan Nabi sebut wa hadisu an Bani Israel wala haraj. Boleh kita ambil kisah-kisah Bani Israel yang mana depa masuk Islam, depa hafal kitab Taurat dan Injil, mungkin Zabur dia dalam kepala depa. Boleh cerita selagi mana selagi mana tak bercanggah dengan Quran. Kalau bercanggah dengan Quran, itu tak boleh. Itu menunjukkan yang dia bercerita itu adalah rekaan, tokok tambah. Walaupun saya tahu mungkin ada sebahagian orang kafir yang marah bila kita sebut kitab Taurat, Injil yang ada sekarang ni telah diubah. Tapi yang itu memang kena sebut, yang itu disebut dalam Quran tuan-tuan. Siapa yang kata tak diubah, boleh batal akidah. Ini pegangan umat Islam. Kalau ada orang tak setuju, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu ada Tuhan kamu, kita ada Tuhan Allah. Berkenaan dengan Taurat dan Injil, Old Testament dengan New Testament ni. Old Testament Taurat, New Testament ini adalah Injil. Bagi kita umat Islam, memang ada tokok tambah, memang ada perubahan. Siapa yang sebut? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan dia. Quran sebut. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia mengatakan, oh ini daripada Allah. Yashtaru bihi thamanan qalila, kerana mencari sedikit habuan dunia. Saya nak cerita tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut Taurat dan Injil yang ada sekarang ni berlaku tokok tambah perubahan. Ada ayat lain sebut yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Dalam ayat ini surah An-Nisa, mereka telah ubah kedudukan ayat tu. Dia dah ubah ayat. Baik, ada ayat lain, ada dia menyembunyikan kebenaran, ada alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberi kitab ni kenal Nabi Muhammad macam kenal anak dia. Jelas sejelas-jelasnya. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqq. Sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan dia tahu. Maksud dia ada isi kitab yang dibuat seruk, ada yang dibuat ubah, ada yang dibuat tekuk tambah. Itu jelas dalam Quran sebut. Kalau ada orang Islam yang beriktikad Bible yang ada sekarang ni sebiji kalam Allah, tidak ada tokok tambah, boleh batal iman dia, sebab dalam Quran sebut lain. Tapi kalau ada orang non muslim nak percaya, itu urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Ini pegangan umat Islam. Kita tidak memaksa orang percaya dengan akidah Islam, seperti mana orang bukan Islam juga tak boleh kita paksa percaya ikut akidah dia. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing hatta nak guna nama Allah pun panjang kan. Bagaimana majlis raja-raja sangat risau, takut open sangat. Nak guna nama Allah, guna betul-betul. Seperti mana surah Qul huwallahu ahad. Macam tu. Jangan guna nama Allah tiba-tiba Allah ada anak pula. Itu jadi lain. Ada pula ada ruhul Allah Ta'ala ni tiga dalam satu. Itu penggunaan yang salah. Penggunaan kena betul seperti mana dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan.
Jadi kita akan tengok cerita dia. Tuan-tuan kalau pernah tengok tuan-tuan dan saya sedih tuan-tuan, ada sebahagian ustaz yang kita panggil Wahabi ni. Wahabi. Saya tak akan sebut semua. Wahabi ni dia macam-macam jenis tuan-tuan. Dia macam-macam, ada yang ekstrim, ada yang tak ekstrim, ada yang macam ahli sunnah wal jamaah, cuma di bab-bab fiqh ni dia lebih luas. Banyak tuan-tuan, saya tengok macam-macam ni pun ni. Tapi ada yang ekstrim. Memang ada yang ekstrim. Yang ekstrim ni memang dia memang hampir menyerupai musyabbihah ataupun memang musyabbihah. Tashbih, tajsim. Ada satu tu saya tengok, dia bukan orang Malaysia. Dia asal daripada Syria. Mula-mula dia okey kat Malaysia ni, lepas tu dia berubah jadi Wahabi. Dia duduk kat Terengganu. Tauliah dia pun kena tarik lah. Banyak negeri tarik lah tauliah dia. Saya tengok dia syarah satu akidah, yang mana akidah tu ada dalam kitab ulama salaf dulu. Bila sebut ulama salaf, salaf ni ada yang betul, ada yang salah. Ada musyabbihah juga salaf, Mu'tazilah juga salaf yang lepas. Sebab tu salaf kena ambil salafus soleh, yang betul-betul soleh, yang mana Nabi tak pernah sebut, Al-Quran tak pernah sebut, dalam hadis tak pernah sebut, tapi dia boleh syarah dengan yakinnya. Malah saya tengok sebahagian Wahabi percaya benda tu, sebahagian, saya tak kata semua. Ramai juga yang tolak. Yang mana dipercaya ni Allah Ta'ala duduk di atas arasy, dan Allah Ta'ala adalah lelaki. Ini mengarut sangat. Sebab tu dia pelukis lagi, Allah Ta'ala duduk atas arasy dan ada 4 malaikat yang tanggung arasy tu. Kepala kuda, kepala singa, kepala apa? Kepala dia ada 4 orang, ada kepala helang. Kepala kuda, 4 penanggung arasy ada 4. Satu kepala kuda, kepala helang, kepala apa? Kuda, helang, singa, satu lagi apa tau, saya tak ingat. Tapi ada 4 tuan-tuan. 4 kepala binatang. Dan dia pun siap lukis lagi. Dan benda itu kalau kita tengok dalam kitab ahli kitab ada. Seorang lelaki yang duduk atas satu benda ada 4. Itulah akidah musyabbihah, tasbih. Mana ada dalam Quran, mana ada dalam hadis. Malah ada sebahagian mereka percaya Allah Ta'ala duduk atas awan. Ada juga duduk atas awan sungguh. Ini akidah kufur tuan-tuan. Baik, kemudian makhluk. Baik, kita tengok yang pertama, ayat-ayat seperti berikut. Yang pertama firman Allah ayat 5 surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini panjang perbahasan, panjang. Maksudnya Allah bersemayam di atas arasy. Tuan-tuan tahu bersemayam ni apa? Bersemayam maksudnya duduk. Digunakan pada raja. Waktu raja duduk atas singgasana tu, kita kata dia bersemayam, duduklah. Tapi macam kita kata beradu kan, beradu tu tidur. Adalah bahasa-bahasa apa, macam apa, bahasa-bahasa untuk orang besar. Bersemayam ni maksudnya macam raja duduk di atas singgasana. Arasy ni apa? Arasy singgasana. Singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat di sini ditunjuk Allah bersemayam di atas arasy. Ini Allah duduk atas arasy. Patut ke Allah Ta'ala duduk? Patut ke Allah Ta'ala duduk? Saya tanya tuan-tuan, patut ke? Patut ke Allah Ta'ala makan? Patut ke Allah Ta'ala tidur? Patut ke? Tuan-tuan boleh tidur, takkan Allah Ta'ala tak boleh tidur? Itu saya berdebat dengan kawan saya PhD ni, doktor pun dia. Berdebat panjang saya bahas. Dia PhD bidang apa? Hadis kot. Dia kata kat saya, Allah Ta'ala menjadikan makhluk dia, dan Allah Ta'ala berkuasa menggunakan makhluk dia. Hujah dia. Itu hujah dia. Panjang saya bahas tuan-tuan. Dia kata Allah Ta'ala menjadikan makhluk dan Allah Ta'ala berkuasa menggunakan makhluk dia. Seperti mana kita buat kereta, kita boleh duduk dalam kereta. Kita buat motor, kita boleh naik atas motor. Allah yang menjadikan makhluk dia, Allah Ta'ala berkuasa menggunakan makhluk dia. Jadi bila Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala menggunakan makhluk dia, Allah Ta'ala duduk atas arasy, pasal apa kata tak boleh? Ada hujah dengan saya. Saya ingat lagi. Tapi baik je dengan saya tuan-tuan. Tapi macam tu saya bahas lagu mana pun dia tak mau berubah. Saya kata kat dia, kalau lagu tu boleh ke Allah Ta'ala makan? Hang boleh makan, boleh tak Allah Ta'ala makan? Tak boleh ya? Dia tersentak. Boleh tak Allah Ta'ala rehat dalam rumah? Tak boleh ya? Boleh tak Allah Ta'ala kahwin?
Dia tak boleh nak jawab, pening. Sebab apa? Itu bukan sifat Tuhan. Apa itu sifat Tuhan? Sifat Tuhan tak berkehendak pada makhluk. Itu sifat Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia sebut wallahu ghaniyun 'anil alamin. Yang mana ghani? Yang ni tak memerlukan, tak berhajat pada sekalian alam. Itulah ta'rif Tuhan. Bila kita kata Allah Ta'ala duduk atas arasy, seolah-olah Allah berhajat pada arasy nak rehat. Itulah akidah Yahudi. Dia sebut dalam Quran. Orang Yahudi waktu Nabi sampai di Madinah, dia berkata apa? Allah buat, kita tahu Allah Ta'ala buat langit bumi ni berapa hari? 6 hari kan? Fi sittati ayyamin summa istawa al-'arsy. Ini Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Siap. Ini sebut dalam hadis, betul. Ini dia sebut dalam hadis. Hari Sabtu Allah Ta'ala rehat atas arah, penat. Ialah penat buat langit bumi. Sebab tu orang Yahudi percaya macam tu. Waktu Nabi sampai di Madinah, itu kata orang Yahudi. Itu saya kata pahaman musyabbihah ni asal pada Yahudi. Memang asal daripada akidah musyabbihah ni, asal daripada dia suka menggambarkan Tuhan macam makhluk. Inilah daripada rekaan-rekaan, bukan pada Nabi-Nabi, ini rekaan. Kalau betul daripada Nabi-Nabi sudah pasti ada dalam Quran. Dalam Quran tak pernah sebut. Dalam Quran jelas menggambarkan Allah tak sama dengan makhluk. Jadi bila dia kata macam tu, turun ayat Quran. Dan telah kami jadikan apa? Langit dan bumi, wa ma massana min lughub, dan kami tidak terkena penat dan lelah. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tidak penat, tidak lelah. Baik, jadi tuan-tuan, itulah akidah Yahudi. Dia anggap Allah Ta'ala duduk atas arasy pasal apa? Rehat. Sebab tu tuan-tuan, orang Yahudi hari Sabtu dia relax. Pasal apa? Allah Ta'ala kan rehat. Sebab tu hari Sabtu dia rehat. Hamas dalam ni perang kan, Hamas buat serangan mengejut. Kenapa Hamas buat serangan mengejut? Sebelum ni memang Israel yang duk serang. Provokasi serang, provokasi serang. Bila Israel serang mengejut, tuan-tuan tengok pada 1948 makin kecil kan, kecil. Sebab Israel ni pasal apa makin kecil? Sebab Israel punya kepala ni bila dah berdamai, dulu Israel tu kecil ya, bukan besar pun. Asalnya depa pun tak ada di Palestin tu. Ni saya nak cerita, Israel tu ahli kitab lah tuan-tuan. Depa tok nenek depa lah dulu di Madinah dulu yang bawa akidah apa? Tasbih ni. Jadi tuan-tuan, asalnya kecil. Tapi dia berperang. Bila berperang berdamai, betul tak? Berdamai. Tuan-tuan ingat masa ada Yasir Arafat tu kan, berapa banyak dia berdamai. Kenapa dia berdamai? Bila dah berdamai, okey, satgi Israel mula lagi, dia buat provokasi lagi. Perang. Bila perang, Palestin banyak terkorban. Tuan-tuan boleh tengok carta tuan-tuan. Tiap kali perang Palestin terkorban ribuan Palestin. Lah ni pun baru ni dia bom hospital kan, di tebing barat. Sedangkan di tebing barat mana ada Hamas? Dia ni Gaza, tebing barat sini. Tebing barat sini, West Bank. Ni tebing barat, ni Gaza. Gaza tempat Hamas. Ni yang perang di Gaza ni tebing barat yang dipi bom hospital tu pasal apa? Yang mati punya ramai tuan-tuan. Sedangkan di tebing barat mana ada Hamas? Dia akan bila dah aman tuan-tuan, dia akan mula perang. Dia buat provokasi ya. Dia perang, dia tembak. Bila perang, tiap kali perang dia menang lah. Pasal apa? Dia senjata banyak. Jet berjuang F-16, ada kereta kebai, Markava dan sebagainya. Dia senjata canggih. Bila perangnya nak berdamai boleh. Tiap kali berdamai kena serah bumi Palestin sikit. Tidak, kami tak mau berdamai. Kalau tak serah nanti perang. Bila perang Palestin banyak terkorban, dia pun banyak kelengkapan. Berdamai. Okey berdamai. Yasir Arafat duluan berdamai. Okey aman. Lepas tu Israel buat perang lagi. Dia serang lagi umat Islam. Dia kacau umat Islam sembahyang. Dia buat provokasi. Dia serang sampai bila Palestin bertindak balas, jadi perang banyak terkorban. Dan apa? Oh kita mesti apa? Berdamai. Bukan berdamai free tuan-tuan. Bila berdamainya bumi Palestin kena bagi sikit sampai tinggal sekarang. Apa Hamas buat? Inilah tuan-tuan Hamas buat apa? Waktu hari Sabtu, itu saya kata tu. Hari orang Yahudi fikir apa? Allah tengah rehat, kita pun rehat. Jadi dia pun punya sistem pertahanan banyak yang shutdown. Jadi rehat. Hamas buat serang mengejut. Pasal apa? Itu tanah air dia tuan-tuan. Itu tanah air dia. Itu hak dia lah mempertahankan tanah air dia. Jadi bila serang tuan-tuan tengok 300 lebih tentera Israel yang ditawan.
Ini kelebihan. Bila dia tertawan tentera Israel, Israel kena fikir banyak nak bom. Pasal ada tentera dia takut terkorban. Tapi lah ni kita tengok ramai dah terkorban di kalangan di Palestin, tuan-tuan. Ni nak berdamai, saya tak tahulah macam mana tuan-tuan perdamaian dia. Dan tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, kita sekarang ni berada sedikit, tuan-tuan. Saya nak cerita tadi tu, orang Yahudi ingat Allah Ta'ala rehat tu hari Sabtu. Tu yang mereka kenal hari Sabtu tu sekarang. Dan mereka sangat fobia tuan-tuan hari Sabtu. Dan mereka kalah perang pun dulu pada 1978, 1973 ke. Hari Sabtu mereka kalah. Hari mana mereka anggap Allah Ta'ala rehat, hari itu mereka kalah. Dan mereka kalah teruk oleh serangan pertama daripada Hamas. Tak apa tuan-tuan. Sikit tuan-tuan, sebelum saya pergi di sini, saya dan tuan-tuan seluruh umat Islam ambil peringatan tuan-tuan. Kita sekarang ni tuan-tuan, kita dah berada di hujung tuan-tuan. Ini sikit tuan-tuan tentang eskatologi. Sikit saya sentuh. Eskatologi ni maksud dia ilmu berkenaan dengan akhir zaman. Semua ada. Semua ajaran ada. Tuan-tuan, kita dah berada di hujung. Bukan masa lagi kita nak fikir benda-benda yang remeh-remeh tuan-tuan. Benda yang remeh-remeh, benda yang tak perlu tuan-tuan. Bukan. Fikirlah berakhirat. Betul nak memenangkan Islam. Fikirlah tuan-tuan nak satukan hati umat Islam. Fikirlah kita nak mengajar umat Islam kenal Islam yang sebenar. Itu yang dalam kepala kita sekarang ni sepatutnya. Kita dah berada di hujung. Kenapa saya sebut berada di hujung? Tuan-tuan, Yahudi, mereka dah ribuan tahun mereka tak kuasai Palestin. Dah ribuan tahun. Sejak daripada mereka dihancurkan pada zaman apa? Bukhtansar hancurkan mereka. Asalnya mereka menguasai dunia kan. Waktu mereka bagus lah, bawah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga Bani Israel. Bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Sulaiman bergaduh. Anak Nabi Sulaiman bukan Nabi. Pecah kerajaan Nabi Allah Sulaiman utara dan selatan. Kemudian Allah utuskan Nabi nak apa? Nak ngajak mereka supaya taat pada Allah, beriman pada Allah. Mereka lawan Nabi, malah mereka bunuh Nabi. Bila mereka banyak bunuh Nabi, Allah datangkan musibah. Antara bala yang paling besar tuan-tuan adalah serangan musuh daripada luar. Teringat, itu bala tuan-tuan. Bila kita dah mengabaikan Islam, dah tak ada orang yang berani menyampaikan Islam yang sebenar, semua pakat takut, tunggu bala mai. Dan bala antara yang paling dahsyat adalah musuh yang ganas datang menyerang negara. Itu yang paling dahsyat. Tidak ada belas kasihan, dia akan bunuh semau-mahunya. Jadi dibunuh oleh Bukhtansar, fajasu khilal diyar. Ini sebut dalam, saya tak sempat nak cerita panjang Yahudi ni. Jadi dibunuh mereka ni, habis perkampungan mereka di Palestin tu, habis hancur lebur. Malah mereka ni diharamkan untuk ada negara. Itu sebut dalam kitab mereka. Tu masih ada orang Yahudi yang rambut macam ni tu, yang pakai topi tu kan. Dia tak setuju ada negara haram. Pasal apa? Dalam kitab dia berkata mereka diharamkan ada negara. Pasal mereka ingkar dan bunuh Nabi-Nabi. Jadi tuan-tuan, dia pendek ceritanya, dah ribuan tahun Bukhtansar hancurkan mereka, Rom hancurkan mereka. Dah ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mereka dah tak duduk dah di Palestin. Mereka dah tak kuasai lama dah. Waktu Rasulullah dilahirkan tuan-tuan, siapa yang kuasai Palestin? Baitul Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Rom, yang ni Kristian. Kemudian zaman Sayyidina Umar bebaskan. Kita duk perang, bebaskan Baitul Maqdis. Dengan siapa kita duk perang? Perang salib. Islam lawan Kristian. Betul tak? Bertembung nak bebaskan. Siapa yang merebut? Nak tengok umat Islam, tengok Masjid Al-Aqsa. Kalau dia menguasai Masjid Al-Aqsa, umat Islam dominan di bumi. Jika umat Islam tak menguasai Masjid Al-Aqsa, umat Islam bukan dominan, ramai saja macam buih di lautan. Masjid Al-Aqsa tu menjadi penentu tuan-tuan. Memang daripada dulu gitu tuan-tuan, darah syuhada di Masjid Al-Aqsa. Tak apalah tuan-tuan, dipendekkan ceritanya. Tiba-tiba 1948, saya tak dapat cerita habis tuan-tuan. Oh, lagi 7 minit ni. 1948 mereka kuasai dengan rasminya. 1948. Tuan-tuan ingat tak? Ketika mana Baitul Maqdis ditawan. Berapa tahun tuan-tuan yang Salahuddin Al-Ayyubi nak ambil balik, nak apa, bebaskan balik Masjid Al-Aqsa. Ada kan cerita Salahuddin? Tuan-tuan boleh tengok cerita Salahuddin. Orang putih buat. Orang putih pun respect dengan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dia makan tempoh 90 tahun, 91 tahun, 91 ataupun 92 tahun. Sebab tu mereka yang berada di Palestin ni, mereka gelabah sebenarnya. Israel perlu buat satu movement yang luar biasa. Sebab dia tahu sebenarnya tempoh dia begitu ya. Dulu Kristian menguasai, mula-mula mereka tawan, mereka bunuh semua umat Islam di Baitul Maqdis. Sehingga kan di Baitul Maqdis tu 70,000 umat Islam dibunuh dalam beberapa hari ya.
Habis di jalan-jalan Masjid Al-Aqsa tu penuh dengan darah umat Islam. 70,000 umat Islam dibunuh dalam masa beberapa hari. Itu saya kata, jangan sampai tunggu bala. Ustaz, mana orang ada ilmu kena sampaikan bagi orang faham agama, amalkan agama. Nanti kalau bala dah mai, dia tak kenal orang dah tuan-tuan, ustaz ke bukan ustaz ke, siapa-siapa tuan-tuan, dia bunuh macam tu ya. 70,000 kena sembelih mati macam tu. Kemudian Salahuddin Ayyubi Allah lahirkan dia. Dan Salahuddin Ayyubi ni dia tak senyum. Muka dia senyap. Orang tanya, kenapa tak pernah senyum? Dia kata, bagaimana aku nak senyum sedangkan Masjid Al-Aqsa belum lagi dibebaskan. Dia tak sedap. Allah lahirkan dia setelah 91 tahun ataupun 92 tahun lebih kurang di bawah penguasaan Kristian. Dan tuan-tuan boleh tengok cerita kan, waktu dia nak tawan tu, dibincangkan Kristian dah kalah lah. Kemudian minta bincang dengan Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi kata apa? Kamu punya raja ke permaisuri ke, kamu punya apa, naik pahlawan, boleh keluar bawa senjata, boleh bawa bekalan mana nak bawa keluar. Apa kata Yahudi? Ni dirakam dalam apa? Dalam filem Saladin tu. Jeneral apa? Panglima perang Kristian kata apa? Masa kami ambil dulu, kami bunuh semua. Masa kami ambil dulu Palestin. Terkejut depa bila macam tu akhlak Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi boleh balas dendam, bunuh semua. Benda ni dirakam tuan-tuan. Kami ambil dulu, kami bunuh semua. Budak-budak, orang perempuan, kanak orang tua, kami bunuh semua. Kata Salahuddin Ayyubi, aku bukan orang yang macam tu. Itu yang dia ambil dengan aman. Dah kalah, dia boleh keluar dengan aman. Tak dibunuh macam tu. Tuan-tuan, sekarang ni 1948 rasmi Israel ambil. 1948. Berapa puluh tahun dah? 75 tahun. Jadi dia pemula gelabah. Ada orang dia tengok Iran dengan Lebanon. Tuan-tuan, maaf saya sebutlah tuan-tuan, pada yang peminat Iran dengan Hizbullah, Syiah ni lah. Daripada 1990-an lagi dia bersembang nak hancurkan Israel lah, nak tembak lah apa. Habuk pun tak ada. Maaf saya sebut, habuk pun tak ada. Adalah dia bertembak sikit-sikit, betul selesai. Malah ada satu tentera yang pernah bertugas pengaman di Lebanon. Dia cerita bagaimana Hizbullah tembak Israel. Dia akan pergi perkampungan ahli sunnah di Lebanon tu, dia pelancar roket. Lepas tu dia berlari. Tuan-tuan tahu, lepas lancar roket, Israel dia akan dapat trace di parameter mana roket ni dilancarkan. Dia dapat trace. Dia akan pergi bom. Dia bom siapa? Dia pergi bom negara tempat ahli sunnah. Habis ahli sunnah mati. Yang Hizbullah lari habis lah. Sebab tu tuan-tuan, daripada dulu Iran berapa ramai yang mati? Hizbullah berapa ramai yang mati? Rakyat Palestin ramai. Tapi tiap kali ada konflik, kita akan dengar daripada Iran, daripada Hizbullah, ungkapan-ungkapan yang apa? Nak ubah peta Israel lah, macam-macam. Maaf saya sebutlah tuan-tuan, ni semua merepek tuan-tuan. Itu je. Itu semua merepek dah tuan-tuan. Tak, dulu ada sekali yang macam nak perang, ingat tak? Yang jeneral Iran yang kena tembak di mana? Kena bom di Iraq. Kena bom mati. Dia berkata nak jadi perang antara Israel dengan Amerika dengan Rusia, Amerika dengan Iran. Saya bagi tahu takkan jadi. Amerika kenal Syiah tu apa? Amerika kenal, saya kena kenalnya. Jadi tak perang? Tak jadi. Walaupun saya kuliah masa tu ada satu orang tu dia pro Iran. Saya tak tahu dia Syiah ke tak. Dia kata, Ustaz, Iran nak perang dengan Amerika, Iran nak perang. Saya kata takkan perang. Tentu ingatkan Amerika dia tak kaji ke Islam. Dia kaji habis dah. Umat Islam daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini, umat Islam tonggak ada ibu dia ahli sunnah wal jamaah. Tak pernah Ibadiyah, tak pernah Mu'tazilah, tak pernah Syiah, tak pernah Khawarij, tak pernah ajaran-ajaran sesat ni. Dia jadi ibu tonggak pejuang Islam. Tuan-tuan sebut kat saya, mana negara yang dibuka oleh Syiah? Bagi tahu satu. Iran dulu negara ahli sunnah. Daulah Safawiyah rampah ambil, dia buat Syiah. Selama hidup tuan-tuan, Daulah Fatimiyah dulu, dia tak pernah berperang dengan mana-mana musuh Islam. Dia tak pernah perang. Iran pernah perang dengan siapa? Sembang ada. Saya minta maaf sebut kalau dalam ni ada yang pro Iran. Tak usah kena mohong lah tuan-tuan. Mohong tuan-tuan. Itu je lah. Saya dulu minat juga. Dulu. Masa saya kecil-kecil dulu kan, Iran ni bagus lah. Dulu lah. Tuan-tuan cuba tanya Ustaz Tuhiri. Ustaz Tuhiri lagi dia tahu. Orang Arab lagi dah. Kalau tuan-tuan pergi ngajar negara Arab, dengar Iran sebut bla bla bla, orang Arab sengih tuan-tuan. Ustaz Tuhiri lagi pada dulu sebut. Mustahil. Benda tu takkan berlaku. Lepas ni kan tuan-tuan baca di Facebook cerita sembang besar daripada Hasan Nasrullah lah apa benda tu duk ceritakan. Tuan-tuan sengih lah tuan-tuan. Sembang
Baru ni saya tengok orang share apa, kami akan berperang dengan Israel, jangan tikam belakang. Masa bila hang perang? Masa bila hang perang? Tak ada muhurnya tuan-tuan. Okeylah kalau dia ada tembak berapa biji tank tuan-tuan, itulah panggil apa, dummy je tuan-tuan. Pada hakikat dia pun tim sekali tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Pendek katalah tuan-tuan, daripada dulu lagi tuan-tuan, yang nak menyelamatkan Islam, nak bela Islam, yang menyebarkan Islam ni ahli sunnah wal jamaah. Hak lain tu tuan-tuan, dia duduk dalam agama Islam, dia buat kacau Lepas tu dia sembang kari tuan-tuan. Tahu sembang kari? Sembang kedai kopi. Yang betul-betul pernah tembak Israel siapa tuan-tuan? Siapa pernah tembak Israel? Saddam Hussein. Ya, dia pernah tembak dengan skat. Sebab tu dia dijatuhkan. Dia tembak dengan skat. Ada pelumandu apa panggil balistik. Ni pelumandu balistik ni dia tembak dia tak ada apa, dia tak kawal. Dia pernah tembak. Sebab tu dia jatuhkan. Sebab dia pernah tembak. Ada lagi yang lain. Dia yang hak berani pun tuan-tuan, hak sungguh-sungguh. Baik. Hak negara Islam lain, hak negara Arab yang lain tuan-tuan. Lah ni banyak yang mula berdamai. Saya tak nafi dari segi kewangan Qatar nombor satu. Nombor satu tiap kali Palestin dihancurkan oleh Israel, negara nombor satu paling banyak sumbangan dia adalah Qatar. Paling banyak. Walaupun dia tak berani nak lawan dari segi ketenteraan, tak berani keluar kenyataan, dia paling banyak menolong rakyat Palestin, Qatar. Dan nombor dua, Malaysia pernah dapat nombor dua antara yang banyak. Malah masjid yang rakyat Malaysia bina pun dimusnahkan. Boleh tuan-tuan? Baik. Tak apalah. Itu cerita orang Yahudi lah tuan-tuan. Saya baca sikit tuan-tuan. Boleh dulu sikit yang kedua, firman Allah ayat 27 surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhan engkau yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Dia sebut wajah. Tuan-tuan ingat ni ayat mutasyabihat. Jangan kita kata memang Allah Taala ada anggota wajah. Itulah orang yang sesat. Nanti kita hurai makna dia. Tapi bukan itu makna dia. Bukan makna dia anggota. Bukan makna anggota. Sepakat semua ulama salah, bukan anggota. Baik, kemudian firman-Nya lagi ayat 10 surah Al-Fatih, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Ya, tangan manusia. Tapi tangan Allah ni bukan anggota. Bukan anggota. Sebagai ulama salaf dia akan sebut ini sifat. Tahu sifat? Contoh sifat ni macam kita lah, melihat, mendengar, berkehendak. Tangan di sini bukan anggota, makna dia sifat. Tapi sifat apa? Hanya Allah yang tahu. Sebagai ulama salaf, majoritinya sebut begitu. Nanti kita sebut tuan-tuan bagaimana pandangannya lain. Dan hadis-hadis pula, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku lihat Tuhanku dalam rupa yang paling cantik. Hadis ni ada perbahasan katanya Nabi melihat Allah. Ni hadis ni sebenarnya banyak ulama yang tolak, tapi disebut dalam ni ada perbahasan. Katanya Nabi SAW melihat Allah dalam mimpi. Katanya macam seorang pemuda amrat. Dia panggil hadis Syab Amrat. Pemuda amrat ni maksudnya dia pemuda yang tidak ada janggut dan tidak ada. Saya yakin tuan-tuan mungkin tak pernah dengar hadis ni kan. Tapi alhamdulillah ada ustaz-ustaz pun tak baca. Dan memang tak sepatutnya baca pun hadis ni. Sebab pertama dari segi matan dia bermasalah. Kemudian dari segi sanad, maksud dia Nabi tak pernah ucap perkataan ni. Sebab tu banyak ulama tak sebut hadis ni. Tapi dia sebut ni, saya sebut lah. Katanya Nabi dalam mimpi melihat Allah dalam rupa pemuda amrat yang tidak ada janggut, tidak ada misai, dan rambut dia macam kerinting, katanya begitulah. Fi asri surah, dan memakai baju yang berwarna hijau. Ada ulama terima, dia kata yang Nabi tengok tu sebenarnya bukan Allah, tapi hanyalah satu gambaran. Dia panggil alam misal, gambaran bagi Nabi, gambaran bagi penglihatan Nabi, tapi itu bukan zat Allah. Tapi yang hak paling tepatnya sebenarnya hadis ni Nabi tak pernah ungkap pun, tapi ada kesilapan daripada perawi gitu. Bolehlah. Tak apalah tuan-tuan. Aku lihat Tuhanku dalam rupa yang paling cantik. Dan tuan-tuan tahu hadis kan ada hadis maudhu', hadis palsu Maksudnya Nabi tak pernah sebut. Ada orang reka kata Nabi kata. Hanya itulah tu. Baik, innal jabbar yad'u qadamu finnar. Maksudnya Allah yang bersifat jabar meletakkan kakinya dalam neraka. Yang ketiga, yanzilu rabbukum ila samai dunya, turun Tuhan kamu ke langit dunia. Ini turun ke langit dunia. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Baik, sebelum saya lupa tuan-tuan, saya nak beritahu apa kat tuan-tuan tadi. 6 minit. Ingat tuan-tuan, sekarang ni dah 75 tahun Yahudi menguasai Palestin.
Dulu hanya 90 tahun, tak lama lagi 15 tahun. Kalau 1948 tak tahu kita hidup ke mati tuan-tuan. 1948 bukan 2048. 2048 genaplah 100 tahun. Agak-agak hidup lagi kita Lagi berapa tahun 25 tahun lagi 25 tahun. Tuan-tuan lah ni umur apa? 70. Umur tuan-tuan 95. Kalau umur tuan-tuan 75, umur tuan-tuan 100. Kalau tuan-tuan rasa hidup lagi, hidup. Kalau saya masa tu berapa 25. Tua dah saya ni pun tuan-tuan. Saya masa tu 61. Hidup ikut wallahu alam tuan-tuan. Nak tahulah tuan-tuan panjang ke tak panjang umur, hanya Allah yang tahu. Baik, tak apalah tuan-tuan. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, kita dah berada di hujung. Jangan banyak fikir benda-benda yang buang masa. Boleh Jangan fikir. Umat Islam wajib cari titik pertemuan, mencari titik persamaan. Boleh mesti sama-sama memertabatkan kebenaran. Yang salah kena betulkan. Baik. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat min al-ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqna ba'da tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.